Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama bertemu lagi pada hari ini, pada hari yang mulia ini, hari yang berbahagia ini, untuk kita sama-sama tidak lain tidak bukan untuk kita meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita sentiasa koreksi diri kita menjadi yang lebih baik dari hari ke hari, dan insya-Allah semoga dengan usaha kita ini Allah menyatukan kita, Allah memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selamat datang saya ucapkan kepada semua yang join live kita pada hari ini, dan kepada yang memberikan salam, saya mengambil kesempatan untuk menjawab dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabat semua terus berada di bawah peliharaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini bertemunya kita adalah untuk kita sama-sama meneruskan pengajian kita seperti biasa, satu hari satu muka surat bersama dengan saya, guru Al-Quran anda. Insya-Allah saya akan membimbing sahabat-sahabat semua untuk kita sama-sama membaca
dengan tajwid yang tepat dan tajwid yang betul untuk muka surat 374, masih lagi pada surah Asy-Syu'ara ayat 160 sehingga ayat 183. Jadi sahabat-sahabat yang nak ambil Al-Quran sekarang, silakan ambil Al-Quran, buka terus muka surat 374 yang mungkin berada di luar kawasan, yang mungkin tak dapat nak tengok Al-Quran, jangan risau. Dekat skrin tuan-tuan dan puan kami akan keluarkan potongan ayat Al-Quran seperti biasa insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat semua, kita sama-sama perbetulkan niat kita. Kita belajar Al-Quran hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan hadiahnya kita hadiahkan pahalanya kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya dan kepada ahli keluarga kita, ibu bapa kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita dan sekalian kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia insya-Allah. Jadi bagi memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, jom sama-sama kita buka majlis ilmu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah sebelum kita mulakan bacaan kita, seperti biasa saya nak minta bantuan daripada semua untuk sama-sama menekan butang share, bukan butang like, dan juga follow. Kepada mereka yang masih belum follow lagi page Fatihah, boleh tekan butang like dan follow sekarang. Dan siapa-siapa yang baru masuk yang belum share, boleh bantu dengan tekan butang share dahulu. InsyaAllah semoga lebih ramai lagi yang akan sama-sama dapat manfaat dan kebaikan daripada live kita pada petang ini insya-Allah. Jom tanpa kita melengahkan masa lagi, kita mulakan bacaan kita pada petang ini dengan lafaz isti'adzah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita pergi kepada ayat yang pertama pada petang ini, ayat 160. Kazzabat qaumu lutinil mursalin. Kazzabat qaumu lutinil mursalin. Yang ada Al-Quran, ambil pensil siap-siap, tandakan dekat tempat-tempat yang saya fokuskan pada hari ini. Okey, baik. Kazzabat, huruf zal dikeluarkan lidah sedikit. Makhraj huruf dal bukan dal, zal, maaf, zal. Huruf zal di hujung lidah. Jadinya kena kaza. Dia lembut. Dia berada di hujung lidah. Kalau kita kasarkan dia, nanti tak jadi. Nanti kita punya lidah yang akan sakit, tersepit. Jadi dia sebenarnya kaza. Nampak? Walaupun dia ada sabdu, tetapi dia tetap juga lembutlah bunyinya. Kaza. Jangan kaza. Kalau kita baca kaz, itu adalah huruf zai. Sedangkan ini adalah huruf zal. Kaza. Baik. Kazzabat qaumu. Qaumu bukan kaumu. Surah apa Ustaz? Surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara, muka surat 374. Yang baru masuk, muka surat 374. Kita baru je mula ni. Okey, baik. Qaumu seperti biasa, bukan kaumu, bukan K-A, tetapi Q-O. Qaumu. Bezakan huruf kaf dan juga huruf qaf. Okey, kazzabat qaumu lutinil mursalin.
Kenapa kena baca tinil? Kenapa tak boleh baca til? Sebab tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Tips dia senang sahaja. Apabila tanwin, tak kisah selari ke tak selari ke, apabila bertemu dengan hamzah wasal, akan automatik kita tambahkan selepasnya nun yang berbaris bawah. Yang mana tanwin ini kita akan buangkan satu daripada tin menjadi ti sahaja. Apabila kita dah jadikan ti, tambahkan selepasnya nun baris bawah. Lutinil. Jangan lutil, lutil. Salah. Lutinil. Lutinil. Itu bunyi yang betul. Lutinil mursalin. Baik, ra dibaca dengan tebal kerana huruf sebelumnya berbaris hadapan, bukan mur tetapi mur. Nampak tebal kan? Mursalin. Lin baca dengan 2 boleh, 4 pun boleh, 6 pun boleh juga. Okey, mad arid disukun di hujung ini. Baik. Bismillah. Kazzabat qaumu lutinil mursalin idh qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun. Hari ini muka surat 374. Bukan 73. 373 semalam. Hari ini 374 Hari ini 374. Baik. Iz qala zal. Sama juga macam ni. Di hujung lidah. Iz. Jangan iz. Tak nak. Iz qala lahum. Surah Asy-Syu'ara, muka surat 374. Surah Asy-Syu'ara, muka surat 374. 374. Iz qala lahum. Hum, matikan dengan jelas di sini izharus syafawi. Akhuhum pun sama juga izharus syafawi sekali lagi. Lutun. Tanwin 69 bertemu dengan hamzah, izhar halqi, jelas dan terang. Okey, dia samalah macam ni izhar syafawi. Sama je jelas dan terang, cumanya syafawi ni mim, halqi ni nun mati ataupun tanwin selari, tanwin 69 lah. Itu beza dia. Tetapi cara bacaan ni sama sahajalah. Dibaca dengan jelas, dibaca dengan terang. Akhuhum lutun ala tattaqun. Ala, jangan Allah. Tak nak. Tak ada sabdu. Baca macam biasa sahaja. Ala dan la dibaca dengan panjang. Sebab apa? Lam alif. Bukan lam sahaja. Ini adalah lam alif. Lam bersambung dengan alif. Jadi ala, dua harukat. Ala tattaqun. Idh qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin. Inni, pastikan di sini dengung cukupkan 2 harokat. Nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah. Dengungkan 2 harokat. Jangan kurang daripada 2 harokat. Nama dia pun dah wajib. Wajibul gunnah bermakna wajib kena dengung 2 harokat. Jangan sekali-kali kita baca kurang daripada 2 harokat. Inni, okey, boleh sebenarnya. Yang selama ni tak boleh. Kita rasa tak boleh baca 2 harokat sebab kita baca mungkin terlalu laju. Terlalu laju. Boleh. Baca Al-Quran boleh baca dengan kadar yang laju, tak ada masalah. Tetapi tajwidnya, hukum tajwidnya tetap perlu dijaga. Nak baca laju macam mana pun, tajwid tetap juga perlu dijaga. Okey, jangan mentang-mentang laju, habis tajwid semua tonggang langgang. Itu yang kita tak nak. Baik. Inni, cukupkan 2 harokat. Inni lakum, ni pun panjang juga. Sebab apa?
Di sini mad asli lah. Nun baris bawah, lepas tu sambung dengan ya kosong. Mad asli. Inni lakum rasulun amin. Jangan baca rasulun amin. Amin. Kalau huruf ain salah, bukan ain, huruf a. Hamzah biasa je. A, I, U. A, bukan a. Jangan a, I, U. Itu huruf ain. Ini hamzah. A. Rasulun amin. Baik, min panjanglah macam biasa. 2 atau 4 atau 6 harokat. Fattaqullaha wa ati'un. Fatta. Hamzah wasal tidak berfungsi. Hamzah wasal yang berada pada tengah-tengah kalimah, apabila kita sambung, kita wasal, kita baca terus, maka dia tidak berfungsi. Tidak perlu dibariskan, tidak perlu dibaca dengan fa'ad, fa'id, fa'ud, tak perlu. Terus disabdukan di sini. Fatta. Baik. Fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha wa ati'un. Ha pendek, wa pendek, a pendek. T ni yang baru panjang. Dan dekat sini kena perhatikan betul-betul kita punya makhraj, kita punya sebutan kita, ketebalan dia. Kita baca huruf ta ke huruf ta. Jangan baca wa'ati. Kalau ti huruf ta, nipis, tetapi ini ta, tebal. Wa'ati. Fattaqullaha wa ati'un. Boleh ya? Baik. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Wa ma, panjang 4 ataupun 5 harokat. Wa ma, kenapa panjang? Sebab ada ombak rindu di sini. Wa ma as'alukum. Jangan lokom, tak nak. Kum, betul-betul. K-U-M. As'alukum alaihi min ajr. Pastikan kat sini kita baca betul-betul huruf ha yang berbaris bawah ni. Kita baca alaihi, jangan kita alaimin. Kadang-kadang benda ni ramai yang tak perasan. Dia rasa macam dia dah sebut, tapi bila kita dengar betul-betul, tak ada, bunyi hi tu tak ada, hi tu dah hilang. Dia terus je alaimin. Dia macam sikit sangat, tak boleh. Dia kena betul-betul sebut baris, sebut hurufnya. Alaihi. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Min izhar halki. Min jelas, ajr. Matikan di sini. Kalau kita nak matikan dekat sini, kita kena matikan jim, lantunkan jim, qalqalah. Lepas tu ada huruf ra di hujungnya. Jangan mati sampai jim je. Min aj. Mati macam tu je. Betul ra-nya dah hilang. Tak boleh. Ra-nya kena ada juga. Min ajr. Dia ada sikit lah. Jangan sampai obvious sangat. Min ajr. Dia bukanlah sampai macam tu. Tidak. Dia ada tetapi dia sikit je. Min ajr. Sama macam kita baca surah Al-Asr. Wal asr. Dia ada ra sikit dekat hujung. Dia bukan wal as. Innal insana lafi khus. Dia bukan macam tu. Dia wal asr. Innal insana lafi khusr. Dia ada ra dekat hujung dia. Sama macam ni. Ajr. Ada ra sikit je lah. In ajriya illa ala rabbil alamin. In ajriya, in izhar halki.
anja, lantun, qalqalah sughra, ria, illa, ada sabdu di sini, tekankan lam. Illa ala rabbil, jangan baca rabbul, jangan baca rabbal, tak boleh. Tengok baris betul-betul. Tertukar baris, berdosa hukumnya, haram. Rabbil, baris bawah. Dan bila dah baca baris bawah tu, baca cantik-cantik, baca betul-betul. Rabbil, Rabbil, bukan Rabbel, Rabbel, tak nak. Ala Rabbil alamin, huruf ain. Huruf ain dekat sini. Alamin, macam kita baca surah Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bukan Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bukan bukan ain. Tekankan Rabbil alamin. Huruf hamzah dan huruf ain antara huruf yang selalu berlaku kesalahan dekat situ. Okey. Bukan alamin, ada alif kecil, dua harakat mad asli, lamin mad arid lisukun. Baik. Seterusnya ata'tunazukrana minal alamin. Ata'tu, ata hamzah, ata, bukan ata, bukan macam tu. Nanti ada huruf ain, sedangkan dekat sini tak ada huruf ain pun, hamzah sahaja. Ta, tu, bukan ta, tak nak. Ta. Cek balik dekat situ baik-baik. Cek semula bacaan masing-masing. Tunal, masukkan terus sabdu alif lam syamsiah. Nal, lidah keluarkan untuk huruf zal. Ata'tunazukrana, dua harakat, ada alif mad asli, zukrana minal alamin. Sepatutnya dekat sini dah tak ada apa-apa isu lah. Sepatutnya dah tak ada kesalahan dah. Sebab apa? Perkataan alamin ni kita baca dalam solat kita. Sepatutnya dah tak ada kesalahan dekat sini. Sebab apa? Kita baca dalam solat, surah Fatihah. Kalau bacaan kita selama ni salah dekat sini, macam mana agak-agaknya kita punya solat selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Sebab apa? Fatihah, surah Fatihah adalah rukun qauli. Yang mana tuan-tuan dan puan wajib kena betul semua. Tak boleh ada kesalahan langsung, walaupun satu huruf pun tak boleh. Jadi dekat situ nanti dia akan efek kita punya solat kita lah. Bahaya. Kena jaga-jaga dekat situ. So, nak tak nak kita memang kena belajar Al-Quran. Nak tak nak kita memang kena belajar Al-Quran. Walaupun baca Al-Quran tu sunat, tetapi belajar untuk baca dengan betul itu adalah fardu ain. Wajib ke atas umat Islam. Alamin. Baik, mad arid disukun di sini. Baik. Bismillah. Ata'tunazukrana minal alamin. Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Wa tadharuna ma khalaqa lakum. Ambil rentak dia. Teng 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 teng. Jangan teng 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 teng. Tak nak. Khalaqa lakum ma khalaqa lakum. Tak nak, salah. Ma khalaqa lakum. Ma yang panjang. Kha pendek, la pendek, qa pendek, la pendek, kum pendek. Okey. Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Rabbukum. Kenapa kum yang ni kena lama? Kenapa yang ni tak perlu lama? Tengok dekat sini.
ada tanda mati. Ada tanda mati. Bila ada tanda mati, bermakna dia izhar. Bila ada tanda mati, bermakna dia izhar. Zahir, nampak, jelas, terang. Tak perlu dengung, tak perlu sembunyi dan sebagainya. Jadinya dekat sini kita sentuhkan sahaja. Lakum Rabb. Lakum Rabb. Jangan pula khalaqalakum Rabbukum. Tak payah. Tak payah. Bila ada tanda mati, kita matikan sahaja. Kenapa dekat sini kita kena dengung? Sebab ini adalah mim kosong. Itulah bezanya mim mati ataupun tanda mati dengan tanda kosong. Ataupun tak ada tanda lah. Kosong lah saya panggil. Sebab itulah, kalau ikutkan dalam buku teks ataupun buku-buku yang kita belajar tajwid dan sebagainya, ataupun dengan ustaz-ustaz, ustazah lain, memang dia akan cakap ini mim mati juga. Memang betul. Ini pun adalah mim mati lah. Mim sakinah kita panggil. Tetapi saya tak nak gunakan istilah mim mati juga sebab nanti takut keliru antara ini dengan ini. Nampak? Jadi saya akan cakap ini mim mati sebab ada tanda mati. Ini saya akan cakap mim kosong sebab tak ada tanda. So, mim mati jelas. Mim kosong dengung. Itu perbezaan dia. Kepada yang baru nak belajar, sila take note benda ni. Sila take note benda ni. Okey, benda basic sekali dalam tajwid. Baik. Khalaqalakum Rabbukum min. Nampak? Kena dengungkan dekat situ. Dua harakat. Idgham mislain. Jumpa dengan mim sabdu. Terus rapatkan bibir. Dengungkan dua harakat. Min azwajikum. Min izhar halki. Az huruf zai. Tadi banyak kita tengok zal. Semua lembut. Ini zai. Tebal, kasar. Az. Yang nak sebut zai yang ni, yang panjang tu, gigi kena rapat. Atas dengan bawah kena rapat. Okey? Zal yang tadi kena hujung lidah. Yang zai yang ni kena rapatkan gigi. Min azwajikum. Boleh? Baik. Wa ada alif kecil, dua harakat mat asli, jikum. Ustaz kata kalau mim kosong kena dengung. Itu kalau kita sambung sahaja. Kalau kita matikan, kita waqaf, dia akan mati macam biasalah. Jangan pula mentang-mentang tadi kat sini saya kata mim kosong kena dengung. Sini pun kalau nak mati pergi didengungkan. Tak boleh. Dia dekat sini dengung kalau kita sambung lah. Azwajikum bal. Kalau sambung. Tetapi kalau nak berhenti, cukup azwajikum. Habis. Jangan azwajikum. Tak boleh. Bukan macam tu. Jadi banyak benda kena belajar sebenarnya. Takut kita belajar sini, lepas tu kita dah tutup. Okey, dah faham dah. Macam ni. Mim mati, kena jelas. Mim kosong, kena dengung. Lepas tu habis. Terus keluar. Tak nak belajar lagi. Tak boleh. Sebab apa? Tengok. Dekat sini dah lain dah. Dia punya konteks dia dah lain dah. Jadi sebab tu banyak kena belajar sebenarnya. Jadi siapa-siapa yang nak belajar, jom sama-sama belajar dengan kami. InsyaAllah kami akan sampaikan, kami akan kongsikanlah apa yang kami tahu mengenai dengan ilmu Al-Quran bersama-sama dengan sahabat-sahabat semua insyaAllah. Baik. Matikan dekat sini. Kalau nak mati, azwajikum. Kalau nak sambung, azwajikum bal. Dengungkan dua harakat, mim kosong bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Bal antum qaumun adun. Antum. Nun kosong bertemu dengan ta, didengungkan dua harakat. Sembunyikan huruf nun. Antum qaumun. Bukan ka, bukan kaumun, tetapi qaumun. Idhar halqi, jelas dan terang. Adun, huruf ain, tekankan di kerongkong, bukan a. Adun, bukan a. Qaumun adun, man arid lisukun di hujung ini. Baik, kita ulang sekali lagi ayat 166. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Baik.
Okey, kemudian ayat 167. Macam mana setakat ni lebih kurang setengah jam kita, tapi belum sampai setengah jam lagi sebab tadi kita mula agak lambat sebab pukul 2 sampai pukul 3 tadi Ustaz Izzuan punya sesi kan. Baik, jadi kepada mereka yang baru saja terjumpa dengan page ini, jangan lupa tekan like, jangan lupa tekan follow page kami di sini supaya tuan-tuan dan puan tak terlepas daripada dapat mengikuti live-live kita ataupun posting-posting kita yang akan datang. Baik, sahabat-sahabat semua, kita dalam usaha nak memberikan ilmu, nak berkongsi ilmu dengan tuan-tuan dan puan berkaitan dengan Al-Quran, nak supaya sahabat-sahabat semua pandai baca Al-Quran, kami mengadakan banyak sesi dalam satu hari untuk nak bagi tuan-tuan dan puan semua mahir baca Al-Quran, mahir tajwid dan sebagainya. Setiap hari benda ni sama je lah dia punya jadual dia. Yang pertama pukul 7 pagi kita ada ulangan untuk pukul 3 petang yang semalamnya lah. Macam 7 pagi tadi untuk ulangan live kita pukul 3 petang yang semalam. Baik, kemudian pukul 10 pagi kita ada kupasan buku tajwid bersama dengan Ustaz Izzuan. Ustaz Izzuan akan buat live. Kemudian pukul 2 petang ada tilawah interaktif. Tuan-tuan dan puan boleh dengarkan bacaan kepada Ustaz Izzuan secara live, secara video call. Yang mana tuan-tuan dan puan dengarkan bacaan, masa tu juga Ustaz Izzuan akan perbetulkanlah, akan tegur kat mana-mana kesalahan. Itu yang pukul 2 petang. Kemudian 3 petang macam biasa kita punya program satu hari satu muka surat. Pukul 9 malam tilawah interaktif sekali lagi. Pukul 10 malam ulangan untuk jam 3 petang ini. 7 pagi esok ulangan untuk 3 petang yang hari inilah. Macam tu setiap hari. Jadi tuan-tuan dan puan boleh pilihlah kesesuaian masa sendiri. Jangan sampai banyak-banyak program yang kita buat, sesi-sesi yang kita buat ni tak dapat tangkap satu pun. Sekurang-kurangnya dapat satu pun jadilah. Kita ada 24 jam yang Allah berikan, ambil 1 jam sahaja. 1 jam ke 2 jam untuk kita belajar Al-Quran. InsyaAllah Allah akan memberikan kita kelapangan masa. InsyaAllah. Baik. Dan kepada mereka yang nak belajar Al-Quran, yang nak jadi ahli cepat Al-Quran, boleh tuliskan dekat ruangan komen, nak jadi ahli. Sebab apa? Hari ni 3 hari bulan. Kita ada 4 hari lagi berbaki sampai 7 hari bulan. Siapa-siapa yang daftar sebelum 7 hari bulan 7 dengan RM250 sekali bayaran sahaja, kami akan berikan roda tajwid ini secara percuma sahaja. Roda tajwid ini kalau beli harganya RM30. Tetapi kalau siapa-siapa yang daftar sampai 7 hari bulan 7 sahaja, kami akan sertakan sekali buku dengan roda tajwid ini secara percuma sahaja. Pendaftaran berapa ringgit Ustaz? Bukan 500, bukan 1000, bukan 2000, bukan 3000, tetapi RM250 sekali bayaran sahaja. Bukan RM250 tu bayar bulan-bulan, tidak. RM250 sekali je bayar. Lepas tu dah tak payah bayar apa-apa, belajarlah sampai mati. Belajarlah sampai mati insya-Allah. Okey, siapa-siapa yang nak jadi ahli ataupun nak beli roda tajwid, tuliskan dekat ruangan komen nak beli roda tajwid ataupun nak jadi ahli insya-Allah. Okey, ataupun nak lebih mudah dekat bawah tu kami ada bagi nombor telefon. Tekan je nombor telefon tu, nanti dia akan pergi dekat WhatsApp teruslah direct. Okey, baik insya-Allah. Jom kita sambung pada ayat seterusnya, ayat 167. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, jika tak sempat ikut live, saya tengok ulangan. Betul, baik. Macam tu caranya. Jangan tak mentang-mentang tak sempat tengok live, terus tinggal je, tak nak. Sebab apa? Kita buat ulangan sampai 2-3 kali. Untuk nak tuan-tuan perempuan supaya dapat dapat ikut sama-sama apa yang kita sampaikan. Okey, Puan Nora Nik nak jadi ahli. Puan Nora Nik nak jadi ahli. Alhamdulillah, terima kasih yang berminat nak jadi ahli. Nanti kami akan kontak semulalah Puan Nora Nik, insya-Allah. Okey, baik, insya-Allah jom kita pergi kepada ayat seterusnya. Ayat 167. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu la illam tantahi ya lutu latakunanna minal mukhrajin.
Qalu la illam. Qalu la illam. Nun kosong bertemu dengan lam sabdu. Ingat, bila jumpa dengan lam sabdu, terus masuk sahaja. Tak payah dengung-dengung lagi dah. Dekat sini ada nun kosong ke, ada apa ke, tak payah dengung lagi dah. Sebab apa? Dia bertemu dengan lam sabdu. Terus masukkan idgham bila gunnah. Qalu la illam. Tak payah la illam. Tak perlu. Jumpa lam sabdu, jumpa ra sabdu. Dia ada dua ni lah. Lam sabdu dan juga ra sabdu. Jadi bila jumpa, terus masuk sahaja. Qalu la illam tantahiyalu. Nun kosong bertemu dengan ta ikhfa hakiki, dengungkan dua harokat. Tantahiyalu tulataku. Ya panjang, lu panjang. Tu panjang ke pendek? Tu kena pendek. Sebab apa? Saya risau dekat hujung. Ramai yang macam tu. Asal dekat hujung je panjang. Dekat hujung je panjang. Sebab apa alasannya? Saya tak sempat ustaz nak tengok dekat sini. Jauh sangat ni. Ni kiri nak ke kanan. Jadi dekat sini saya baca terpanjang sikit. Dia tak boleh ter-ter. Dalam Quran ni dia tak ada ter-ter sebenarnya. Jadi sebab tu saya selalu cakap apa dia tips nak baca Quran dengan baik. Sebelum kita baca, kita scan dulu ayat tu. Okey? Sebelum kita baca, kita tengok dulu. Tengok sekali lalu. Dekat sini tu pendek saja. Jadi kita dah ready dah. Bila pendek, kita dah ready nak terus masuk dekat la ni. Jadinya bunyi dia akan jadi tula. Tula. Bukan tula. Tula. Dia bukan macam tu. Okey. Qalu la illam tantahiyalu tulataku. Itu cara dia. Baik. La takunanna minal. Nun sabdu wajibul gunnah, dengungkan dua harokat. Nanna minal mukhrajin. Huruf kha siapa-siapa yang masih keliru jim, ha, kha, huruf yang macam kita panggil adik-beradik lah. Bentuknya sama tetapi yang bezakan dia titik dia dan sebagainya. Jadi jangan malu, jangan segan sahabat-sahabat semua. Tetapi malulah kita dengan diri sendiri kalau kita tahu kita tak boleh baca Quran, basic-basic huruf pun kita tak kenal, tapi kita tak nak belajar, tak nak betulkan. Malu dengan diri sendiri, malu dengan Allah. Tetapi sahabat-sahabat semua jangan risau. Sebab apa? Apabila tuan-tuan perempuan join jadi ahli, memang kami akan berikan pelajaran kepada tuan-tuan perempuan dari asas. Dari a, ba, ta, sa, ja. Semua kita akan kenalkan huruf ni macam mana, bunyinya macam mana, makhrajnya dari mana dan sebagainya. Sebab apa? Takut kalau kita terus jam kepada Al-Quran, basic-basic kita tak strong, tak berapa kuat, nanti tak cantik bacaan kita. Kita nak baca Quran, nak dapatkan pahala. Kalau kita baca salah, macam mana kita nak dapatkan pahala tu? Jadi kita kena belajar dari basic lah. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Jangan rasa dah tua, tak boleh nak belajar Quran, otaknya dah tak boleh masuk dan sebagainya. Tak ada. Dia tak ada istilah macam tu. Sebab apa? Kita ni, kehidupan kita ni adalah satu lubuk untuk kita belajar sebenarnya. Untuk kita belajar. Sepanjang kita hidup, dari kita lahir sampailah ke liang lahat, sebenarnya kita belajar. Jadi dia tak ada istilah terlambat dan sebagainya lah. Okey, baik. InsyaAllah kita gunakan peluang ini, kita gunakan nikmat ini, kita gunakan segala kesempatan yang Allah berikan ini untuk kita melakukan amal-amal kebaikan, dan salah satunya adalah dengan kita mempelajari Al-Quran. Semoga kita bertemu dengan Allah pada satu hari nanti dalam keadaan yang kita dah boleh baca Al-Quran dengan baik. InsyaAllah, amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu la illam tantahi ya lutu latakunanna minal mukhrajin. Qala inni li'amalikum minal qalin. Qala inni
dengungkan nun sabdu di sini wajibul gunnah. Kemudian ni dibaca dengan panjangnya 2 harakat ma asli. Li amalikum, semua pendek. Li amalikum, teng 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 teng. Jangan li amalikum, li amalikum. Kita tak nak macam tu. Ambil rentaknya teng 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 teng. Li amalikum, li amalikum. Terus rapatkan bibir, jumpa dengan mim sabdu, dah tak payah fikir apa-apa. Rapatkan bibir, dengungkan 2 harakat. Li amalikum minal qalin. Sebab tu saya kata kena kenal basic huruf. Sebab apa? Ada orang yang jenis huruf-huruf yang kena bulatkan mulut, dia pergi buka. Contoh huruf qaf lah. Sepatutnya qa dia baca dengan ka. Jadi takut dekat sini dia akan baca dengan minal qalin. Nampak? Sedangkan bukan ka, sedangkan qa di sini. Minal qalin. Boleh? Okey, baik. InsyaAllah kita pergi kepada ayat seterusnya, ayat 169. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Rabbinat. Jangan Rabbinat. Tak nak. B pendek sahaja. Lekatkan ba, rapatkan bibir. Ba. Rabbinat jini. Panjang 2 harakat ma asli. Wa ahli mimma ya'malun. Mimma, mim sabdu wajibul gunnah, dengungkan 2 harakat. Ya'malun. Tengok betul-betul dekat sini susunan hurufnya, jangan sampai tertukar-tukar. Takut ada yang baca dengan ya'lamun pula. Ya'lamun lain, ya'malun lain maksud dia dekat sini. Jaga-jaga dekat situ. Okey. Ya'malun. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in. Usul tak jadi. Buka itu. Fanajjaynahu, nah panjang. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in. Berapa panjang nak baca hu di sini? 4 ataupun 5 harakat. Maksilah tawila. Ada orang buat rindu di sini baca panjang 4 ataupun 5 harakat. Baik. Wa ahlahu ajma'in. Lantunkan qalqalah sughra. Lantunkan qalqalah. Jangan tahan-tahan dia, jangan tak nak. Biar dilantun. Baik. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin. Illa, lekatkan sabdu lam. Illa, jangan ila tak nak. Illa, lekatkan. Illa aju. Ain Ain bukan hamzah. Jangan aju, salah. Tekankan di kerongkong. Illa ajuzan fil ghabirin. Zang, dengungkan 2 harakat. Ikhfa hakiki. Fil ghabirin. Ada titik di atas ini, bukan huruf ain, tetapi huruf ghain. Fil gha, bukan fil a. Okey, huruf ain dan ghain pun antara huruf yang selalu berlaku kesalahan. Perhatikan betul-betul di sini ada titik di atasnya, huruf ghain. Fil ghabirin. Mad arid lis sukun di sini. Thumma dammarnal akharin. Thumma dammar. Mim sabdu. Wajibul gunnah, dengungkan 2 harakat.
Summa dammarnal akharin. Kenapa kena baca panjang? Sebab hamzahnya duduk di tengah-tengah. Okay, saya selalu cakap benda ni kepada mereka yang mungkin baru saja menonton live kita, baru saja belajar, baru saja nak mula belajar. Cara kita nak tahu huruf hamzah ni kena baca panjang ke pendek, kita tengok kedudukan hamzah tersebut duduknya di mana. Apabila hamzah duduk di tengah-tengah di sini ataupun sebelum huruf mad, maka kita baca dengan panjangnya 2 harakat. Apabila hamzahnya duduk di atas, barulah kita akan baca dia dengan pendek. Jadi hamzah ini duduk di tengah-tengah, so kita baca dia dengan panjang 2 harakat lah. Akharin. Jangan akharin, akharin, tak nak. Panjang. Akharin. Thumma dammarnal akharin. Okey, baik. Seterusnya ayat 173. Wa amtarna alaihim matara. Wa amtarna alaihim matara. Mim kosong bertemu mim sabdu, idgham mislain. Jumpa mim sabdu, terus rapatkan bibir, dengungkan 2 harakat. Matara. Apabila berhenti dekat sini, maka ra ini akan jadi mad iwad. Macam mana cara bacaan mad iwad? Kita ada 2 baris di atas itu, kita buangkan 1, tinggalkan 1 baris sahaja dan dibaca dengan panjangnya 2 harakat. Matara. Jangan pula kita berhenti matara. Roh ataupun mator. Tak boleh. Kenapa tak boleh mator? Sebab ada alif. Sebab ada alif. Mad iwad di sini. Matara. Fasa'a matarul munzarin. Fasa'a. Fasa panjang 4 ataupun 5 harakat. Pendek. Fasa'a ma. Jangan fasa'a matarul. Salah. Pendek sahaja. Fasa'a matarul munzarin. Nun kosong bertemu dengan zal, ikhfa hakiki, dengungkan 2 harakat. Zarin, rin mad arid lis sukun. Boleh baca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Baik. Seterusnya ayat 174. Inna fi dzalika laayah. Inna nun sabdu wajibul gunnah. Inna fi dzalika laayah. Tengok hamzah duduk dekat tengah-tengah, kena baca panjang 2 harakat. Yah, huruf ta marbutah apabila kita waqaf, kita berhenti, dia akan bertukar menjadi huruf ha mati. Yah. Yah. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Mim kosong bertemu mim sabdu, idgham mislain. Banyak hari ini kita jumpa idgham mislain. Jadi bila jumpa dengan mim sabdu, automatik terus kita rapatkan bibir, dengungkan 2 harakat. Aktsaruhum mu'minin. Okey. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa inna, dengungkan 2 harakat, wajibul gunnah. Rabbaka lahuwal, pendek. Rabbaka lahuwal, jangan Rabbaka lahuwal, tak nak. Pendek sahaja. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kazzaba ashabul aikatil mursalin. Kazza, zal, hujung lidah macam biasa. Kazzaba, ba pendek. Kazzaba ashabul aikatil mursalin. Idh
qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Zal sekali lagi hujung lidah. Idh qala lahum Syu'aibun. Tanwin 69 bertemu hamzah, izhar halqi jelas dan terang. Syu'aibun ala. Nah, jangan Allah, tak nak. Tak ada sabdu, tak payah dekatkan. Ala sahaja, ala. Ala tattaqun. Kun man arid lis sukun. Ma'arid lis sukun di sini. Baik. Ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin. Inni nun sabdu wajibul gunnah dengungkan dua harokat. Ni mad asli. Lakum izharu syafawi, rasulun lun izharu halki. Amin man arid lisukun. Fattaqullaha wa ati'un. Sama macam tadi ayat yang berulang. Fattaqullaha wa ati'un. Ta ditebalkanlah, jangan a, jangan ti tak nak. Ti tebal. Wa ati'un. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Sama macam ayat yang tadi berulang atas, saya kata apa? Matikan jim dan ra. Ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Awful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Awful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Awful. Terus matikan dekat lam ni, alif lam qamariyah lah. Awful kaila wa la. La yang pertama pendek, la yang kedua baru panjang. Kaila wa la takunu minal mukhsirin. Rin man arid lissukun. Wazinu bil qistasil mustaqim. Dekat sini kena jagalah. Sebab apa banyak kekeliruan Takut huruf qaf menjadi huruf kaf. Takut huruf sin menjadi huruf sod. Dekat sini kena jaga. Takut ada yang baca macam ni. Wazinu bil qistasil mustaqim. Sini pun tak boleh. Sini pun perkataan dalam surah Fatihah lah. Ihdinas siratal mustaqim. Ta. Bukan to. Kalau selama ni siapa yang baca musta. Ihdinas siratal mustaqim. Betulkan balik. Sebab apa? Salah dekat situ. Bukan to tetapi ta. Baik, boleh? Wazinu bil qistasil mustaqim. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wala lantunkan qalqalah sughra. Khasun alif lam syamsiah, masukkan terus dekat sabdu nun ni. Khasun nasa asya'ahum. Ya panjang 4 atau 5 harokat. Ahum mim mati izhar halqi. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Man arid lisukun di sini. Sampai 183. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat selesaikan bacaan kita pada hari ini sampai ayat yang terakhir. Tetapi kita belum habis lagi tuan-tuan dan puan. Kita ambil lagi sedikit masa lagi untuk kita nak recap balik apa yang dah kita belajar pada hari ini. Kita nak baca sekali lagi satu muka surat penuh bersama-sama insya-Allah. Baiklah, sahabat-sahabat dirahmati Allah sekalian, sebelum kita sambung kepada ayat yang seterusnya, 1.1K alhamdulillah yang menonton sekarang. Jadi kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, yang mungkin masih belum menjadi ahli cepat Quran, nak belajar Al-Quran dari asas sampai mahir tajwid, berita baik untuk anda. Sebab apa? Sekarang ni kita tengah buka promosi. Kita dah buka 2 minggu dah. Kita dah buka 2 minggu, tinggal hari yang terakhir ni, 4 hari sahaja yang berbaki. Siapa-siapa yang daftar
sampai 7 hari bulan 7. 8 hari bulan 7 dah tak ada dah. Jangan nanti 8 bulan 7, Ustaz, ada lagi tak usah? Itu saya tak perasan dan sebagainya. Kita buka sampai 7 hari bulan 7 sahaja dengan yuran sekali bayaran seumur hidup RM250. Tuan-tuan dan puan akan dapatkan roda tajwid ini yang bernilai RM30 secara percuma sahaja. Kalau beli asing, kalau beli roda tajwid sahaja RM30. Tetapi siapa-siapa yang daftar sekarang 250 akan dapat roda tajwid ini percuma sahaja. Jadi tak perlu bayar 280. 250 tu je lah sahaja. Okey, baik. Jadi sahabat-sahabat semua, siapa-siapa yang berminat, siapa-siapa yang berminat nak join jadi ahli, boleh tuliskan dekat ruangan komen nak jadi ahli, ataupun siapa-siapa nak beli roda tajwid boleh tuliskan dekat ruangan komen nak beli roda tajwid. Baik, ataupun lagi senang, ada nombor telefon kami di bawah, tekan sahaja nombor di situ, terus pergi dekat WhatsApp. Nanti terus call ke WhatsApp dan sebagainya, insya-Allah. Baik, jom kita nak habiskan live kita pada petang ini. Kita nak baca sekali lagi satu muka surat penuh bersama-sama, insya-Allah. Jom sama-sama kita mulakan sekali lagi dengan lafaz isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kazzabat qaumu lutinil mursalin. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول
fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Awful kaila wa la takunu minal mukhsirin wazinu bil qistasil mustaqim wa la tabkhasun nasa ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat juga kita menyelesaikanlah muka surat kita pada hari ini, pelajaran kita pada hari ini, satu hari satu muka surat. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat yang join live kita dari awal sampai akhir hari ini. Alhamdulillah 1000 lebih yang menonton. Jadi saya harap 1000 lebih yang menonton ini alhamdulillah sama-sama dapat manfaatlah apa yang saya cuba kongsikan pada hari ini. Kalau tak dapat banyak, dapat sedikit pun tak ada masalah. Tetapi yang penting kita terus istiqamah. Saya selalu cakap benda ni, istiqamah ni adalah satu perkara yang sangat-sangat susah kita nak dapat. Siapa-siapa yang dapat istiqamah tu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu adalah salah satu nikmat yang orang lain susah nak dapat. Jadi kita sama-sama doa kepada Allah supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk kita terus istiqamah berada di jalan Al-Quran. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, jadi saya doakan kepada semua yang join live kita pada hari ini, semoga dikurniakan kesihatan yang baik, semoga dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, diberkati umurnya, dimurahkan rezeki, dan insya-Allah kita semua akan sama-sama bersatu dalam syurga Allah yang tertinggi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, siapa-siapa yang nak daftar jadi ahli cepat Quran, sekali lagi boleh tuliskan dekat ruangan komen nak jadi ahli, ataupun nak beli roda tajwid boleh tuliskan dekat ruangan komen nak beli roda tajwid. Di sini ada nombor telefon kami, sila ambil, sila simpan sekarang. Catatkan nombor telefon ini 011116217797. Ambil nombor telefon ni, siapa-siapa yang nak jadi ahli ke, yang nak memberikan tajaan, nak memberikan sumbangan, nak bersedekah, nak memberikan infak, ataupun kepada mereka yang nak minta tajaan pun boleh, tak ada masalah. Ustaz, saya nak belajar Quran sangat-sangat tapi saya ada masalah kewangan. Jangan risau, WhatsApp pada nombor kami, call pada nombor kami ni, bagi tahu nak belajar Quran dan sebagainya. Nanti kami akan berikan pelajaran percuma kepada tuan-tuan dan puan, tak perlu keluarkan walaupun 1 sen. InsyaAllah doakan supaya kami terus dimurahkan juga rezeki, supaya syarikat kami ini dapat terus bangun, supaya kita dapat sama-sama berkongsi ilmu, kita dapat sama-sama bersatulah dengan jalan Al-Quran insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kepada siapa-siapa yang nak daftar, nak beli roda tajwid dan sebagainya, WhatsApp kami lah. Nanti insya-Allah kami akan bantulah. InsyaAllah sahabat-sahabat semua, segala yang baik itu datangnya dari Allah, tidak ada salah datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf, saya undur diri dulu. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa aral, kita akan bertemu lagi pada waktu yang sama, pada page yang sama, pada masa yang akan datang insyaAllah. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha,
adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi Nimisi, Numusuyu. Kata Jawa menjadi Kiti Jiwi, Kutuju. Dari kata roha menjadi Kitirihi, Kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi Idilibi, Udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ran han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.